Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah memberkati dan merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, tidakkah ada banyak lagi yang masih engkau tidak ikut petunjuk syariat, yang engkau telah tinggalkannya dari tangan zahirmu dan batinmu, sebab engkau telah menurutkan kehendak jiwamu dan hawa nafsumu, dan engkau terus terpedaya dengan bercita-cita panjang bahawa Allah Ta'ala itu adalah Maha Penyantun dan Dia suka memaafkan. Dari sehari ke hari yang lain, Dia telah mengangkat seksa dan aniayanya daripadamu. Namun di akhirat nanti, Dia akan membalasmu dari segala penjurumu. Dia akan menarikmu dan menyeksamu. Kemudian ingatlah pula bahawa maut itu akan menyerangmu dan membawamu duduk di alam kubur. Lalu engkau akan melihat himpitan kubur itu dan seksanya. Dan hal ini akan berterusan hingga ke hari kiamat. Kemudian engkau bangun dari kuburmu untuk diseret ke hari pemeriksaan yang terbesar. Engkau akan dihitung atas perkara-perkara yang walaupun sebesar debu, dan segala yang pernah engkau lakukan terdahulu di dunia, yang kecil dan yang besar. Ketika itu, engkau umpama kayu tanpa roh, kering tidak bererti lagi, dan tidak berdaya, tidak sesuai lagi kecuali hanya dilontarkan ke dalam api. Betapa tidak, ibadatmu tidak ada ikhlas padanya. Maka samalah dia dengan benda yang tiada roh. Engkau dan ibadatmu hanya padan untuk dibuangkan ke dalam api neraka. Tidak perlu engkau susah-susah lagi jika engkau tidak ikhlas dalam ibadatmu, kerana dia tiada berguna apa pun lagi. Engkau tergolong orang yang beramal dengan sia-sia. Engkau beramal di dunia, tetapi sia-sia kerana engkau akan menduduki dalam api neraka sampai ke hari kiamat. Kecuali jika engkau segera bertaubat dan memohon keuzuran sebelum datangnya maut. Kembalilah kepada Allah Ta'ala dengan membarukan keislamanmu, memperbaiki taubatmu dengan sepenuh ikhlas sebelum datangnya maut. Kelak akan ditutup pintu di mukamu sehingga engkau tidak lagi dapat masuk pintu taubat itu. Kembalilah kepada Allah Ta'ala dengan tumit hatimu supaya tiada ditutupkan di mukanya pintu rahmatnya, sehingga engkau terpaksa bergantung kepada dirimu sendiri, mengharapkan daya upayamu dan hartamu. Dan semua itu tidak akan memberkatimu pada keadaan yang engkau sedang berada di dalamnya nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara intipati yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ialah, yang pertama tentang kejahilan kita terhadap syariat, sehingga menyebabkan kita meninggalkan sebahagian besar syariat. Sama ada meninggalkannya kerana jahil kita atau kerana dorongan-dorongan yang merugikan kita daripada hawa nafsunya, panjang cita-citanya, dan juga tertipu dengan apa yang dilakukan oleh musuh utama kita.
Dan Syekh juga menyebut tentang perlu kita ingat akan datangnya seiksaan Allah. Bila kita meninggalkan syariat dan hukum, pasti akan datang cepat ataupun lambat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ditangguhkan seketika untuk satu waktu. Kemudian menyebut tentang azab kubur serta kebangkitan semula, yakni akhirat. Dan Syekh Abdul Qadir juga ingatkan kepada kita tentang sia-sianya amalan yang tidak ikhlas kepada Allah. Dan cara menanganinya ialah kembali bertaubat kepada Allah sebelum mati kita. Dan memperbaiki keislaman kita. Dan kembali pada Allah sebelum ditutup pintu rahmatnya. Dan ini antara intipati yang disebut dalam nasihat beliau kepada kita semua. Bila beliau menyatakan bahawa banyak lagi perkara yang kita tak ikut syariat. Banyak. Sama ada kita tak ikut syariat, yang pertama kerana kejahilan kita. Sebab kebanyakan manusia melihat ibadat itu adat, bukan ibadat. Bila melihat ibadat itu adat, maka dia akan buat kebiasaan yang orang buat. Dan dia tidak rasa apa-apa pun kesilapan atau kesalahan bila dia tak buat. Dan dia tak ada masalah untuk melakukan sekali-sekala dan meninggalkan pada waktu yang lain. Sebab ia adat. Bukanlah satu bentuk ibadat. Dan mereka menganggap bila ibadat itu adat, tidak ada hukuman bila mereka meninggalkannya. Hanya mereka takutkan celaan manusia. Bukan bimbangkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kejahilan mereka terhadap fungsi syariat. Ramai menganggap syariat itu fungsinya ialah menyempitkan, menyusahkan, membebankan, menjadikan kita seperti terasing, menjadikan kita seperti terpisah dalam hidup kita. Seolah-olah syariat mengunci, merantai kaki dan tangan kita. Ini kebodohan dalam pemahaman syariat. Sedangkan sifat syariat itu tahqiq masalihin nas, iaitu menguatkan lagi keperluan-keperluan yang mesti diperolehi oleh manusia. Penjagaan pada manusia. Bukan sekadar penjagaannya di dunia daripada segala perkara yang membinasakannya. Bukan kebinasaan yang paling dahsyat itu di hari akhirat kelak. Sebab itu manusia tak rasa bersalah bila tidak tahu tentang syariat. Atau tidak ikut syariat. Atau tidak mengembangkan syariat. Tapi mereka rasa bersalah kalau tak ikut nafsu mereka. Dan mengembangkan hawa nafsu mereka. Mengajak manusia untuk sama-sama berada dalam keinginan hawa nafsu mereka. Kerana itu, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Fama li arakum shiba'an min at-ta'am jia'an min al-'ilm." Apa kena dengan kamu ni? Aku nampak kamu sentiasa ingin kenyang dalam makanan, tetapi kebuluran dalam ilmu. Kita kalau buat makan, kalau tak kenyang, kita tak akan rasa sempurna makan. Kita pastikan juga kenyang. Kalau tak kenyang sarapan ni, nanti pukul 10, pukul 8 kita makan. Biar kenyang. Kalau kita makan, kalau tak kenyang, kita rasa bersalah. Kita rasa macam ada kekosongan. Kita kalau minum air, lagi tak hilang haus, kita tak rasa fungsi minum air itu sendiri. Sebab itu kita tambah lagi. Kita tambah. Jadi keinginan kita untuk kenyang, sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Tapi bila kita jahil terhadap syariat, bila kita tak tahu tentang ilmu, kita apa peduli? Kita tak rasa apa. Sebab macam saya katakan tadi, anggapan kebanyakan kita syariat itu menyusahkan, menyukarkan, mengikat, merantai kaki dan tangan, menjadikan pemikiran terbatas, kononnya kami tak boleh berfikiran bebas. Bukan ramai orang bila disebut tentang pemikiran bebas, atau disebut sebagai literal thinking, sebagai pemikiran yang tiada sempadan dan batasan, dia menyangka datang syariat akan membataskan cara dia berfikir. Sebenarnya syariat datang menjadikan dia berfikir dengan selamat. Supaya dia tak berfikir nak ambil hak orang lain, menganiaya orang lain, menzalimi orang lain.
wasangka buruk pada orang lain, maka tak semua apa yang kita fikirkan perlu kita irsal atau kita layan. Kita nak layan. Saya nak fikir tentang orang ni, Fulan bin Fulan. Saya nak fikir harta dia ambil daripada mana, dia kerja ni pakai kabel ke tak pakai kabel. Lalu saya berfikir atas nama huriyatul fikr, kebebasan berfikir. Atau atas nama, saya katakan, pemikiran mengikut hawa nafsu. Maka apa untungnya kalau kita fikir hawa ni? Sebab itu orang kita minat cerita gosip, minat benda-benda yang bersifat gosip. Sebab kita macam nak fikir tentang orang lain, walau tak ada faedah pun. Datang syariat menyuruh kita meninggalkan apa yang tak berkenaan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam, tanda Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak berkenaan dengannya dan berfikir apa yang memberi manfaat kepada dia. Maka ini kejahilan syariat yang disebut dalam hadis-hadis yang banyak tentang bahayanya. Bila seorang itu kata Syekh Abdul Qadir, dia banyak lagi syariat dia tak buat, ditinggalkan. Ia berpunca daripada kejahilannya sendiri terhadap fungsi dan juga sifat syariat. Kali itu kata Nabi SAW, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahab wa yurfa' fiha al-'ain wa yakthur fiha al-haraj. Qila wa mal haraj? Qala al-qatl. Maksudnya, di antara tanda kiamat, kejahilan akan turun. Kejahilan akan berleluasa. Ilmu akan diangkat. Dan banyaknya al-haraj. Lalu bila ditanya apa itu haraj? Peperangan, perbalahan. Dan riwayat yang lain, kata Nabi SAW, bukanlah kamu berperang membunuh orang kafir, kamu perang sama kamu. Yaqtulu ba'dukum ba'da, kamu bunuh sama kamu. Kejahilan kita terhadap syariat Islam menjadikan kita cenderung berbalas sesama kita, tapi berdamai dengan musuh. Menjadikan kita menghalalkan darah sesama kita, mengharamkan darah musuh. Menjadikan kita membenci sesama Islam dan kita gembira dengan musuh atau suka dengan orang kafir. Ini disebut dalam hadis yang lain bila Rasulullah menyatakan tentang kesan kejahilan ini, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka akan membunuh sesama Islam dan membiarkan penyembah berhala. Kadang kita duk backup penyembah berhala, tapi sama kita pakai kutuk dan kita saling bergaduh dan berbalah. Haraj kalau peperangan itu antara Islam dengan orang kafir, maka kita tak bimbang, kerana itu syahid. Dan orang kafir harbi. Tapi kalau kita sama-sama kita, maka mati tu kita nak nilaikan apa? Kalau kita gaduh sama kita, kalau kita berperang sama kita, apa nilainya? Kalau kita mengalahkan sesama kita, apa nilainya? Umpama kita adik-beradik, kalau kita menang lawan adik-beradik, apa nilainya? Menang atau kalah jadi abu, jadi arang. Maksudnya tak ada manfaat. Kita patut bergaduh dengan sebenar-benar musuh kita. Sebab itu kejahilan ini, bila orang Islam jahil dalam realiti kehidupan kita hari ini, kan itu kita akan melihat bagaimana perbalang sesama orang Islam lebih sukar untuk didamaikan berbanding balah orang Islam dengan orang kafir. Kita berbalang sesama kita ni macam sukar nak didamaikan. Kenapa? Kejahilan. Kita tak tahu tentang usul kepada iman itu ialah ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Usul. Bukan perkara fardu yang perlu kita jaga, ialah menjaga ukhuwah. Menjaga persaudaraan. Tuan-tuan, kita nanti kubur kita, kubur orang Islam je, tak ada orang kafir kat situ. Itu kita cerita kubur, belum cerita akhirat. Ada tak, bagaimanapun kita baik dengan orang kafir, kat kubur kita tu ada orang kafir seorang? Ada tak? Sejauh mana pun orang tu dia tak akan benarkan orang kafir dikebumikan bersama orang Islam. Walau dulu dia baik, satu kelas, satu kolej, satu universiti. Selagi mana dia kafir, kita tak akan kebumikan di kubur orang Islam. Cukup di situ kita faham. Tapi bila kejahilan ini dia datang secara melampau, maka akhirnya kita bermusuh sesama kita, bergaduh sesama kita. Pernah satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke masjid di Kufah. Dia tengok ada orang mengajar. Maka dia pun tanya,
Ata'rifun nasikha minal mansukh. Kamu tahu tak apa dia kaedah nasikh dan mansukh? Nasikh dan mansukh satu kaedah di mana kita tahu ayat-ayat ini menasahkan, mendilikkan, menghapuskan hukum yang sebelum ini. Kerana syarat seorang yang beri fatwa, dia kena tahu mana dia hukum yang dimaksudkan, yang telah dihilangkan, dengan hukum yang bersifat menasahkan. Dia kena tahu. Sama ada melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ini kaedah nasikh mansukh penting. Bila saya tanya yang ni dia mengajar kat masjid. Lalu dia kata tak tahu. Dia kata kalau tak tahu, halakta wa ahlakta. Kamu akan binasa dan kamu akan binasakan semua orang. Kamu mula bercakap hukum secara rawak, secara mengikut hawa nafsu kamu. Maka sebenarnya mengeluarkan semua. Mana-mana orang yang kuliah dia tak tahu hukum akal. Keluar kamu. Tak boleh kuliah. Ini disebut qasin. Dia cuma seronok nak bercerita je. Ini dalam penyampaian cuma nak cerita. Dia tidak tahu asas dan juga sendi hukum hakam agama. Even dia pun tak tahu pun bahasa Arab. Tiba-tiba kita pun ambil daripada dia ilmu. Dia bahasa Arab tak tahu, tentang hukum hakam tak tahu, tapi dia pandai cerita. Dia dah menjadi satu kebiasaan kita suka bercerita. Sedangkan hukum tidak boleh diambil melainkan daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma', daripada qiyas. Daripada sesuatu yang disebut maklum di sisi para ulama usuli ataupun usul fiqh. Sebab itu kata Nabi SAW, inna min ashratis sa'ah an yultamasa al-ilm indal asagir. Antara tanda kiamat, kita belajar dengan bukan ahlinya. Kita belajar dengan bukan ahli dia. Maka itu tanda kiamat. Kerana bila kita belajar bukan ahlinya, kecenderungan berbalah lebih daripada kecenderungan untuk berdamai. Kita tuan-tuan, ilmu Islam, dia mendamaikan. Dia mencantumkan yang terlerai. Dia bukan meleraikan yang tercantum. Sebab itu kita ada mazhab Islam. Kita ada mazhab Hanafi, kita ada mazhab Maliki, kita ada mazhab Syafi'i, kita ada mazhab Hambali. Kesemuanya ini supaya kita tidak menghukum orang Islam salah. Tapi kita masukkan mereka di dalam ruangan mereka. Oh, ini mazhab Syafi'i. Oh, ini Hambali. Ini Hanafi. Ini sekian. Lalu kita menghormati sesama mereka. Kita menghormati mereka. Kerana mereka semua ahlul Islam. Mereka semua orang Islam. Mereka semua orang baik. Orang soleh. Mencintai Allah dan Rasul. Tapi bila berlaku satu waktu di mana kita belajar pun dengan orang jahil. Ya, apakah wujud zaman di mana orang belajar dengan orang jahil? Ya. Yang kita maksudkan bukan ahlinya. Akhirnya suka-suka nak bercakap hukum hakam, suka-suka nak bercakap hal itu dan ini tanpa kaedah yang jelas. Maka dia lebih membingungkan masyarakat daripada memberi ilmu pada masyarakat. Dia lebih menjadikan masyarakat berbalah sesama mereka daripada mendamaikan. Ini yang disebut oleh Nabi tentang haraj, gaduhan, perbalahan. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita lihat kelompok yang kita kata pertama, yang jahil. Yang kedua, kelompok yang tidak mau bertanya tentang syariat dalam pelakuannya. Kerana orang yang Syekh Abdul Qadir disebut di sini, tidak mau ikut petunjuk syariat, orang ni sebenarnya asasnya kerana dia jahil. Dia nampak syariat ni macam beban, dia nampak macam menghalang. Kita dalam kehidupan, tuan-tuan sekalian, kita sentiasa diajar mendampingi orang alim, mendampingi orang soleh. Bertanya pada orang alim, bertanya pada orang soleh. Supaya tindakan kita terpandu dan terarah. Para ulama mengatakan, ada 7 orang yang kita jangan minta pendapat daripada dia. Ada 7 golongan. 7 golongan ni kita jangan minta pendapat dengan dia. Yang pertama, jangan minta pendapat daripada orang jahil. Jangan sesekali. Kalau kita tengok dia jahil dan dia tak peduli tentang syariat, dia tak peduli tentang hukum hakam, halal haram, dosa pahala, jangan minta pendapat dia. Seorang yang kita nak minta pendapat, dia mesti orang alim. Sebab pendapat ni kita minta daripada orang lebih pandai daripada kita. Yang Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pandai. Kalau kamu tak tahu, pandai yang pertama dia mesti pandai agama. Itu yang pertama. Sebab Nabi sebut, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, dia beri faham agama. Yang kedua, pandai dia ialah dia tahu urusan dunia. Urusan duniawi. Dia tahu.
maka dia layak untuk kita minta pandangan dan pendapat. Jadi jangan meminta pandangan pendapat pertama dengan orang jahil. Yang kedua, jangan minta pendapat daripada musuh. Tuan-tuan tahu dia musuh kita, minta pendapat kenapa? Sebab musuh dia nak rosakkan kita lah. Sebab tu bila kita nak tanya pendapat, tengok-tengok dia ni ada musuh kita tak? Kalau dia musuh kita, dengar pendapat dia. Jangan dengar pendapat. Kerana pendapatnya tidak akan menguntungkan kita. Sebab dia lebih suka tengok kita binasa. Yang ketiga, jangan minta pendapat dengan orang yang hasad. Orang jenis kuat hasad ni jangan. Hasud. Sebab dia sentiasa nak suruh nikmat kita hilang. Biar nikmat tu berpindah kat dia. Orang ni tuan-tuan, bila kita dapat nikmat, kita tak nampak pun dia gembira dengan nikmat kita. Tapi bila kita hilang nikmat, kita pun tak nampak dia sedih. Oh, ini ada ciri-ciri hasud. Kita tuan-tuan, kalau kita tengok kawan kita gembira dengan apa kita dapat, kita tahu dia tak hasad kita. Kita beli kereta baru, dia pun tumpang gembira. Dia pun lebih excited pada kita pula. Kita tahu dia tak hasud. Dia tak dengki. Bila berlaku musibah kat kita, dia pula sedih pada kita. Kita tahu dia tak hasad kita. Kerana kita nak mengenali orang yang hasad pada kita, ini cara pengenalan yang basic, yang simple. Pertama, dia gembira dengan nikmat kita dapat. Yang kedua, dia sedih nikmat yang kita hilang. Bila kita dapat anak, dia pun excited juga. Excited tengok anak kita seronok, dia suka. Bila berlaku sesuatu pada anak kita, dia pun sedih. Dia perlukan bantuan, dia pun sekian-sekian. Itu tanda dia tak hasad pada kita. Sebab tu tuan-tuan, kita bukan kata nak nguji, tapi nak tahu. Kalau kita dapat satu nikmat, kita pun tengok respon orang dekat dengan kita. Dia gembira atau tidak? Kita naik pangkat, oh dia punya seronok. Suka saya orang naik pangkat. Mudah-mudahan awak jadi bos pula lepas ni. Dia pula letak kita tinggi lagi daripada apa yang kita dapat. Kita buat satu produk, oh dia punya suka. Baguslah, saya suka ini usahawan Muslim. Saya akan sokong, saya support. Kita tahu dia tak dengki kat kita. Dia sama-sama merasa jatuh dan bangun kita. Jadi, tuan-tuan, kalau orang dengki, yang saya katakan, bila kita dapat nikmat, dia tak nak pandang pun. Bila kita kena musibah, kita itulah padang muka kan aku dah cakap. Dia sebutkan aku dah cakap. Ini hasud. Maka jangan minta pendapat dia. Yang keempat, ialah marra'. Jangan minta dengan orang yang riak, suka riak. Sebab orang ni kerjanya cuma nak cari like manusia je. Asal orang like, dia okey. Itu kadang-kadang orang dah makin hamung pun, dia masih lagi berkeudara. Sebab apa? Dia suka. Like dia banyak, kata dia. Golongan marra' ataupun disebut sebagai mura'i, yang riak. Kalau tuan-tuan minta pendapat dia cuma, nanti apa kata orang? Nanti apa kata orang? Kata orang. Kita nak buat jamuan kahwin. Kau nak buat jamuan kahwin, kena macam gini. Kenapa? Nanti orang tengok bau grand sikit. Nanti orang je. Syariat ke tepi. Orang macam dia minta pendapat. Nanti dia akan jadikan kita ini dimurkai oleh Allah. Sebab dia tak pandang redha Allah, dia cuma pandang redha manusia. Kalau kawan-kawan kita baik, jangan ni boleh riak ni, awak boleh berdosa ni. Jangan riak, sebut Alhamdulillah, sebut syukur pada Allah. Tapi kalau kawan-kawan riak yang beri pandangan pada kita, dia pun ajar kita riak macam ni. Ini membinasakan kita. Dan yang kelima, jangan minta pendapat daripada orang yang penakut. Sebab orang penakut memang dia beri pendapat, lepas tu dia lari. Yahrabu min, dia lari. Jaban. Sebab tu kita kalau boleh jangan ada kawan penakut. Sebab kalau kawan penakut dengan kita takut. Kita pilih kawan takut hantu berjalan malam. Kita takut. Kita pula besar kepala. Sebab apa? Sebab dia cerita buat takut-takut. Jadi, kalau berkawan dengan orang yang penakut, tuan-tuan pun fikir negatif. Sakit sikit ke, ni jing ni. Ni kena belit dia ular, jing. Ini kalau lambat obat, lumpuh lah apa. Kita macam terlalu percaya pada tekaan-tekaan macam tu. Oh, ni teka ni bahaya, ni jing afraid. Dia nak hantar orang ni tapi kena orang ni. Kita percaya sangat benda-benda macam itu. Terlalu cepat percaya sebab kita berkawan dengan orang penakut. Kalau kita berkawan dengan orang yang kuat, dia kata ni Allah uji saya. Mungkin Allah nak hapuskan dosa saya. Allah nak angkat darjat. Lain ayat dia. Ini pantang sakit sikit. Ini jing lah saya kacau tempat dia. Mungkinlah saya terlintas tempat dia. Habis tempat dia nak buat tempat jing belaka. Dia jadi penakut. Akhirnya dia damping Tok Bomoh. Kerjanya damping Tok Bomoh. Tok Bomoh pula kerja dia mengugut kita je supaya kita selalu datang kat dia. Oh ini bahaya. Jing ada 5 ekor. Saya baru buang seekor. Lagi 4 ekor minggu depan datang.
Datang lagi. Oh, bertambah pula lagi 3 ekor ni. Menumpang pula ni. Sampai sudah kita terikat dengan dia sampai mati. Itu kerja sebahagian Tok Bomo supaya kita terikat. Sebab tu dia bila obat, dia takut-takut kita. Kita boleh kenal orang yang namanya perawat Islam, bila dia obat, dia tak akan takutkan kita. Bahkan dia ajar kita redha sabar. Ini ujian Allah, tak ada apa, insyaAllah. Dia cakap pun tak ada apa. Ni kita baru jumpa, saya nampak ada jin bertenggek kat kepala buat 10 ekor. Kita makin takut ni. Padahal kepala tu migraine je, dia kata jin. Telan Pinadus biji baik. Baik. Ni Tok Bomo bagi macam-macam ubat, tak baik-baik. Sebab dia kata jin ni teruk. Ini jin daripada Bali. Kalau tak Bali, Siam. Bali, Siam dia tahu. Kenapa tak sebut jin Amerika ke, UK ke? Nampak international sikit. Ni terlalu Nusantara sangat ni. Atau sebut jin ni daripada planet Marih ni, payah sikit. Planet Marih. Dia kalau datang payah nak balik sebab Marih jauh. Next flight dia kena tunggu. Tapi kita hairan, orang-orang yang suka gemar bertemu dengan orang yang suka takut-takutkan ni. Sebab orang yang suka takut-takutkan kita, dia juga ada sifat takut sebenarnya, cobaan. Kita suka jumpa orang, kalau even kita sakit atau sebagainya, dia kata jangan bimbang, ini takdir Allah pada kita. Mesti ada benda terbaik Allah nak tunjuk kat kita. Dia beri kita lapas berani. Sebab bila kita kembali pada beriman pada takdir, ia memberi maksud berani. Kita akan jadi berani. Tapi kalau dihubung kaitkan dengan, kita bukan menolak alam jin. Saya tak pernah menolak alam jin. Ya, alam jin ada. Ya, sihir ada, kita tak nafikan. Sihir ada, orang buat orang ada. Tetapi perawat yang bijaksana, dia tak akan takut-takutkan pesakit. Sebab sebenarnya kesakitan sebenar berkait dengan jiwanya sendiri. Bila dia trauma, itulah penyakit dia. Dia mungkin dia kacau, dia tak nafikan. Tapi traumatik dia tu, trauma dia menjadikan dia lebih lama mengidap penyakit berbanding dia diganggu. Diganggu sekejap, tapi kita ajar ataupun kita buat jumpa orang yang trauma akan benda tu, sehingga dia sampai bertahun-tahun. Macam gini lah, orang jatuh basikal sekali. Sampai sudah dia takut naik basikal sampai ketua. Padahal kalau kita sebut lah, ni jatuh, semua orang jatuh lah. Semua orang nak basikal mesti jatuh. Awak naik je, penting awak baca doa, insyaAllah okey. Kata ada orang trauma naik kapal terbang, trauma naik basikal, trauma naik motor. Penyakit itulah sebenarnya penyakit. Jadi kita jangan berkawan dengan orang jabang penakut. Pertama yang saya katakan, sikit-sikit kita jin, jin. Kita tak tengok masalah kita. Tak jaga kesihatan, tak jaga suplemen kadang-kadang. Jogging jauh sekali. Tak yang sakit senang. Jin pun pening. Asyik aku je salah kata jin. Tak ada kena-mena. Jin pun tumpas kaki lah, alang-alang. Sebab itu kalau kita lihat cara rawatan Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah mengajar kita dalam rawatan. Itu daripada iman kita pada Allah, iman kita pada qada dan qadar, iman kita pada takdir Allah Ta'ala, dan melihat segala musibah, ujian Allah, pahala, darjat, kebaikan. Itu yang menjadikan kita hebat di sisi Allah. Tapi kalau kita tengok orang kuat, jin kuat, kita telah menghakis iman kita sedikit demi sedikit, sehingga kita menuju ke pintu syirik pada Allah. Syirik pada Allah akan membawa kepada kehancuran kita. Dia jangan duk kawan dengan orang jaban, takut. Dan yang keenam, kata ulama, jangan minta pendapat dengan orang yang ikut hawa nafsu. Zuhawan yang ikut hawa nafsu. Dia tak adalah cerita syariat. Asal berkenang dengan nafsu dia akan ajar kita. Hawa nafsu. Kita beritahu dia, saya ni tak ada duit lah. Tak apa, kita mencuri je. Oh, ikut hawa nafsu dia. Tak apa, kita tipu orang. Dia punya cadangan dia tu hawa nafsu. Tipu orang, mencuri. Dia tidak berdasarkan kepada ilmu ataupun iman. Dan akhir sekali, jangan minta pendapat daripada orang kedekut. Tentu kalau kita minta pendapat dengan orang kedekut, dia tak boleh selesaikan masalah kita. Sebab orang bila tamakkan harta, dia jadi tak bijak, tak cerdik. Malaikat kerjanya nak ambil harta orang. Atau nak kekalkan harta dia, nak kedekut pada orang lain. Sebab kita, kalau benar-benar seorang itu memang nak beri pendapat pada kita, dia akan pemurah untuk memberi idea, even pemurah dia bagi duit pada kita. Ini dia, awak buat macam ni bagus. Habis saya tak cukup modal, tak apa, awak pakai duit saya. Maknanya orang ni kalau beri pendapat dia lain. Awak guna duit saya ataupun awak buat macam ni. Tak apa, saya tolong guarantor awak. Tak apa, saya boleh jamin awak. Artinya kita
ataupun orang-orang yang pemurah ini, dia benar-benar tunjuk solusi dalam permasalahan kita. Jadi yang kita fokuskan ialah orang jahil tadi. Bila orang jahil dan bila kita jahil, lalu kita tidak, dalam tindakan kita tidak mahu melihat syariat. Kita tidak mahu mempelajari syariat. Kalau kita ukur diri kita, tuan-tuan sekalian, apakah kita tahu sebenarnya tentang hukum akam? Bukan sekadar bab solat, daripada takbir atau ihram sampai kita beri salam. Bukan sekadar bab puasa, daripada keluarnya fajar sehingga tenggelam matahari. Bukan sekadar tentang bab haji, daripada kita berniat ihram sampailah kita bertahlul yang kedua. Bukanlah sekadar mengeluarkan zakat, daripada kita kira duit kita cukup nisab dan cukup haul lalu kita keluarkan bahagiannya. Tetapi bila kita sebut syariat, seluruh kehidupan kita, seluruh tutur kata kita, seluruh pergerakan kita, apakah mengikut syariat? Sebab Allah sebut dalam Quran, wa kullu saghirin wa kabirin mustatab. Setiap yang kecil ataupun yang besar akan ditulis oleh Allah Ta'ala. Tapi orang yang hidup, kalau kita hidup tanpa tunduk pada syariat, ya Allah Ta'ala akan menangguhkan azab untuk satu tempoh. Kerana Allah tu penyayang. Tapi bila sampai tempohnya, kita tak akan dilepaskan. Akan datang azab itu bertalu-talu. Kerana itu kita lihat orang yang tidak peduli syariat waktu mudanya, maka datang waktu tuanya, bertalu-talu azab itu datang. Dengan pelbagai bentuk. Dengan anak masalah, dengan pasangan masalah, semua masalah. Mula dia rasa keseorangan diri. Sebab orang yang ikut syariat, dia tak pernah akan rasa keseorangan diri. Sebab apa? Inna Allaha ma'ana, Allah bersama kita. Dia sentiasa merasakan tentang keberadaan Allah bersamanya, atau disebut ma'iyyatullah. Dia tak rasa dia bersendirian, berseorangan. Maka orang yang tak ikut syariat, natijah akhirnya, maka dia mula akan diazab oleh Allah sedikit demi sedikit. Sebelum azab yang datang, iaitu azab kubur dia. Disempitkan kubur ni. Kemudian tidak cukup, dibangkitkan untuk dihukum lagi. Setiap sekecil-kecil perkara yang pernah dia buat, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil atau besar, Allah mula mengira semuanya dan hukum. Hari ni kita tak boleh ikut, tak ikut. Saya dah ikut bab ni, ikut bab ni. Biar ni semua ni, riba, rasuah, yang berkait dengan arak, judi, ni tak apa. Jangan, kita ditanya semua. Tentu kalau kita tahu beratnya azab Allah, kita tak mau terlibat dengan mana-mana. Even kalau ia bersifat debu yang kena pada kita pun kita tak nak. Kita takut. Macam takutnya kita pada jangkitan COVID. Dengan kita pakai topengnya, dengan kita pakai mask, kena pakai pelindung muka, dengan kita jaraknya, dengan kita makan vitaminnya, dengan kita makan ubat itu, dengan ambil suntikan vaksin. Oh, takut sangat kita. Sebegitu kita patut takut kepada kemurkaan Allah dan tindakan-tindakan kita yang tidak mematuhi syariat. Saya ada anak ni. Ni saya dalam menggauli anak-anak saya, beri duit ke, beri nafkah, apakah saya berlaku adil pada mereka? Saya ada mak ayah, apakah saya benar-benar beri hak mereka? Saya ada jiran tetangga, apakah saya juga beri hak mereka? Tetap semua benda ni akan ditanya. Saya ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, apakah saya memberi hak mereka yang sebenar? Menasihati mereka bila mereka buat salah, menjauhi mereka bila mereka berterusan dalam perkara mungkar. Kalau tanya kenapa awak dah tak kawan saya? Sebab awak buat benda yang mungkar. Kalau awak tak buat, saya akan bersama awak. Sebab awak buat benda yang salah. Kalau awak tak buat, saya okey. Masalah saya bukan dengan awak, dengan perangai awak. Kita jelas bercakap, sehingga setiap orang dia muhasabah dengan apa yang dia lakukan. Maka ini kita kena tahu, bila kita cuba bebaskan diri pada syariat, kita tak mampu bebaskan diri daripada azab. Ya, sila bebaskan diri pada syariat dan hukum akam, zahir atau batin. Tapi kamu telah menjadikan diri kamu tidak akan bebas daripada azab Allah. Tapi siapa yang mengikat dirinya dengan syariat, maka dia telah membebaskan dirinya daripada azab Allah. Maka kita pilih. Azab Allah bukan sekadar di akhirat, di dunia pun. Allah sebut dalam Quran, kazalikal azab, demikian azab yang akan dikenakan di dunia. Wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan azab akhirat yang sedang menanti lagi besar. Tak ada orang pun di dunia ni buat salah dia terlepas, tidak ada. Dia akan kena juga. Kerana Allah sebut dalam Quran, wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa pun yang meninggalkan perintah aku, dia akan diazab dengan kehidupan yang sempit. Dia akan rasa kesempitan hidup. Kalau orang kata, Ustaz, dia memang masih hidup tak ada pun, macam mana kata kena azab tak ada? Dia akan kena azab dalam kubur. Bukankah azab kubur itu di dunia? Kalau dia kata dia tak ada, okey. Sepanjang dia menarak dia begitu tak ada, last kali dia cuma mati. Dan kita pun tak nampak dia sekian-sekian. Sakarat tu nampak macam okey je. Kita katakan azab kubur itu satu manifestasi daripada azab dunia itu sendiri. Cukuplah kubur itu azab dia kena tahu. Bila dia tak buat amalan, dia tak buat ketakwaan, maka bayangkan kegelapannya. Bayangkan bagaimana terasingnya dia. Bayangkan bagaimana kalau sekiranya tuan-tuan, dalam kubur tu tak ada azab. Duduk dalam kubur itu sendiri azab. Kalau tak ada azab, duduk dalam tempat sempit, ditanam dalam peti yang kecil, cuma dalam tabut, dalam keranda, itu cukup azab. Kalau kita dikurung dalam bilik, itu cukup azab. Apatah lagi dalam kubur yang digali, kemudian ditimbus tanah di atasnya. Ini kalau kita sebut orang yang kata tak ada azab, cukup kubur itu sendiri azab. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Nabi SAW menyebut bagaimana kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Bagi orang yang fajir, yang jahat, yang abaikan syariat, maka rasakan himpitan kubur, kesempitan kubur, kegelapannya. Kerana di sana bukan cahaya lampu neon yang meneranginya, tetapi cahaya amalan. Setiap amalan orang beriman bersifat cahaya. Disebut nur. Setiap amalan kita. Ia akan nur dalam kubur dan nur di alam barzakh kelak. Nur di alam akhirat kelak. Sehinggalah seorang itu dibawa masuk ke syurga. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kamu pula bila beramal tidak ikhlas pula. Yang pertama, kamu tak ikut syariat. Yang ikut ni pula tak buat dengan ikhlas. Cari redha manusia, kamu minta pujian manusia, kamu ingin manusia sanjung kamu. Kamu akan binasa kalau kamu tak taubat. Taubatlah pada Allah dan kembali ikhlaskan diri sebelum mati. Padahal bila dah mati tak guna dah kita. Jadi kita ada dua benda tanggungjawab besar kita. Memastikan amalan kita ikut syariat. Yang kedua, memastikan ia ikhlas kerana Allah. Ini yang disebut oleh Fudail bin Iyad. La yuqbalul amal illa bisyai'ain. Tidak akan diterima satu amalan melainkan dengan dua perkara. Yang pertama ialah muwafaqatuhu bis sunnah, mesti tepat dengan syariat. Yang kedua ialah al-ikhlas, mesti ikhlas. Syarat ini disepakati oleh semua ulama. Amalan kita biar mengikut syariat. Dan semua amalan tuan-tuan kena tanya hukumnya. Sebab hukum Islam ini dia tak lari daripada 5. Sama ada kita katakan hukumnya ialah wajib, atau sunat, atau haram, atau makruh, atau harus. Semua perbuatan kita dia tak boleh lari daripada 5 benda ni. Sama ada dia harus, sama ada dia makruh, sama ada dia haram, sama ada dia sunat, atau dia wajib. Kita tengok makan. Apa hukum makan? Harus. Oh, harus, saya boleh makan. Apa hukum makan berlebihan? Makruh. Apa pula hukum makan yang orang punya? Haram. Haram. Apa pula hukum makan sahur? Sunat. Apa pula hukum makan untuk menyelamatkan nyawa? Wajib. Maka lihat hukum. Cari duit. Apa hukum cari duit? Harus. Tapi kalau cari duit sampai lambat ibadat, makruh. Kalau cari duit tadi kita tipu orang itu ini, haram. Tapi kalau cari duit untuk kita berkahwin, sunat. Cari duit untuk menanggung nafkah anak bini, wajib. Kita kumpul duit sebab nak kahwin, sunat. Dan kita cari duit pula untuk nafkah anak isteri, wajib. Wajib kita cari. Ustaz, kalau saya memang dah ada duit, tak payah cari tak apa. Cukup. Sebab kamu dah ada duit. Sebab tujuan cari tu kerana tahu tak ada duit. Kalau orang tu memang keturunan dia kaya, memang dia keturunan raja bersiung dulu, banyak harta pusaka dapat, dia pun tak nak kerja, dia boleh tanggung anak bini, sila. Pada keadaan kamu kerja tadi cuma harus. Dia ada, kita katakan,
tangga-tangga hukum hakam. Hukum hakam ini akan berkait dengan cara. Yang kedua berkait dengan niat. Cara kita akan peroleh satu benda, cara kita buat satu benda, maka ini akan menentukan hukum. Satu. Yang kedua, niat kita pula kat mana? Niat. Niat kita pada satu benda juga akan menentukan hukum. Ya, kalau saya makan niat saya nak kuat ibadat, maka jadi sunat. Saya ni makan sarapan pagi supaya saya dapat duha banyak rakaat. Saya ni sarapan pagi supaya saya kuat bekerja untuk cari nafkah. Maka makan seumpama itu jadinya sunat. Saya tidur ni Ustaz supaya saya nanti segar dalam ibadat. Segar dalam ibadat. Tak kira kita tidur masa mana. Kadang-kadang ngantuk kita tak tentu waktu. Tapi dekat dengan waktu solat. Dekat nak asar Allah, pimbang kita ngantuk. Nanti kita tidur dulu sebelum zuhur. Selepas zuhur. Kenapa? Supaya saya solat asar cergas. Maka sunat tidur. Hukum sunat tadi bukan kerana tidur, itu kerana niat. Tidur sebelum zuhur, maka jadi sunat. Kenapa? Memang waktu itu qailulah. Disebut waktu qailulah. Dia waktu itu ataupun keadaan benda itu sunat. Dan niat kita pula nak bangun qiyam, maka menambahkan kesunatan dia. Jadi, suatu hukum ditentukan dengan dua perkara. Pertama, keadaan tempat itu ataupun suasana, bagaimana caranya. Yang kedua, niatnya. Niatnya. Maka bila kita menyebut tentang ikhlas kepada Allah, ini adalah suatu peperangan yang tidak pernah tamat. Kalau orang tu kata saya dah ikhlas, maka dia menganggap dia dah berhenti mujahadah, dia silap. Ikhlas adalah perkara ataupun pertempuran antara manusia dengan sifat itu berterusan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, kita tak boleh kata saya dah ikhlas sekarang. Kita sentiasa berperang untuk mendapatkan ikhlas. Sebab ikhlas nilainya paling tinggi. Kita tak mungkin perolehinya dengan senang. Melainkan dengan mujahadah, melainkan dengan perjuangan. Kalau sekiranya kita katakan, duit tidak mudah kita dapat melainkan dengan bekerja. Saya kena kerja baru dapat duit. Saya kena labur baru dapat gandaan duit. Sama juga ikhlas. Ikhlas ini tuan-tuan sekalian bukanlah saya dapat sekali ikhlas, saya akan ikhlas sampai ke mati. Tidak. Sebab syaitan paling suka dikacau ikhlas kita lah. Sesudah dia berjaya ganggu amalan. Kalau tak berjaya ganggu amalan, dia akan ganggu ikhlas kita. Tengok kat kampung ni, mana ada orang lebih hebat daripada kamu? Kamulah. Kamulah orang hebat. Kamulah wali tapi orang tak tahu tu. Kamu kena expose sikit diri, kamu wali. Kita pun expose diri. Dan begitu syaitan memainkan nilai ikhlas kita. Sebab itu kita sentiasa diajar dalam membantu ikhlas, menyembunyikan amalan. Antara cara kita membantu ikhlas, dan kita tidak bercakap, menisbahkan kemampuan itu pada diri kita, ia daripada Allah. Dan dengan kita sentiasa membaca kisah orang-orang yang ikhlas. Dengan cara kita sentiasa doa, ya Allah jadikan aku orang yang ikhlas. Dan dengan cara kita mendampingi orang-orang yang ikhlas. Kita perlu membantu ikhlas. Sebab jangan biarkan ikhlas itu bersendirian. Sebab dia cepat bertukar wajah dan corak. Ikhlas mesti ditemani dengan beberapa kawan-kawan dia yang akan menguatkan dia. Yang kita sebut tadi, sembunyikan amalan. Jangan menisbahkan amalan itu pada kita. Saya yang buat, kan? Allah bagi pada saya kesempatan ini. Haji ni baguslah, asyik tolong orang je. Alhamdulillah Allah ilhamkan saya. Kalau Allah tak ilhamkan saya buat baik, saya pun tak ada apa. Ya Allah ilhamkan saya, Allah gerakkan saya. Allah Ta'ala beri petunjuk pada saya. Oh bagus, tuan pakcik ni memang bagus. Saya tengok suka cakna dengan kesusahan orang lain. Ya Allah, ini kurnia Allah pada saya. Allah lapangkan waktu saya, sehingga saya rasa nak tolong orang ni. Tuan-tuan, setiap kali orang puji, cepat-cepat kita kembalikan pada Allah. Lawanya, memang jenis lawa. Ni keturunan Nabi Yusuf ke apa ni? Masya Allah, ini semua kurnia Allah. Allah uji saya. Tapi sampai masa uduh belaka kita ni mati, habis muka kita ni. Tuan-tuan, dengan cepat kita tidak terus mengatakan, mengiyakan setiap pujian orang. Orang puji je kita, cepat-cepat kita arahkan kepada pencipta kita, Allah. Haji pandai cari duit, apa pun jadi duit. Ya Allah, ini sebenarnya kurnia Allah. Bila jadi macam ni Allah nak bagi, Allah mudahkan sebab. Tapi bila tak jadi,
Maka sebab pun disusahkan. Ujian untuk saya lah ni. Haji tuan diuji dengan kemiskinan, saya diuji dengan kaya. Kita sama-sama diuji. Mudah-mudahan semua ujian ni kita lulus. Tuan lulus dengan ujian, saya lulus dengan ujian. Jadi saya katakan, ikhlas jangan dibiarkan bersendirian. Dia akan berubah corak dan warna dengan cepat. Kalau tuan-tuan ambil buah apple, tuan-tuan kupas kulit dia, letak atas meja, dengan cepat dia akan jadi lebam. Dia perlu ada kulit. Tidak, dia akan rosak dengan cepat. Bahkan kadang-kadang dia perlu pada tangkai supaya mengekalkan kesegaran dia. Bahkan kadang-kadang kita perlu biarkan dia di pokok, biar dia tu segar di situ. Sebab macam tu. Ikhlas, jangan biarkan dia bersendirian. Dia perlu dibalut. Dibalut dengan rapi. Pembalut, pendinding-pendinding yang kita sebut 5 tadi. Itu mestilah kita cuba menyembunyikan sedaya upaya kita. Dan kita menisbahkan nikmat ini kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah. Supaya kita dapat menjadi orang ikhlas. Kita baca kisah-kisah orang ikhlas. Dan kita damping orang ikhlas. Maka ini pembalut kepada ikhlas. Kalau tuan-tuan tak balut ikhlas, dia akan tercemar. Dan dia lebih cepat tercemar daripada mana-mana benda yang tercemar. Ikhlas paling mudah tercemar. Kita dah ikhlas ni. Syaitan pun bisi. Bagus kamu. Semalam kamu kiam. Oh bagus. Kamu kena cerita ke orang tu. Kita pun cerita semalam. Nikmatnya ibadat. Nak cerita nikmat ibadat. Walau nak cerita kita bangun malam. Syaitan pandai di corner sana, corner sini. Kita bodoh. Bila kita membiarkan syaitan mempermainkan kita. Oleh sebab itu, biar keinginan kita untuk sembunyikan amalan lebih kuat daripada keinginan kita untuk menceritakan amalan kita. Melainkan bila ada maslahat. Sebab tu apa pun yang kita sebut, kita nak buat, biar kita tahu apa pandangan syariat. Kalau saya derma nak nunjuk dengan tujuan ada orang contoh, ataupun kerana ini duit amanah orang, saya tak boleh sembunyi-sembunyi, nanti saya terfitnah. Saya beritahu ini sumbangan daripada fulan bin fulan, saya wakil dia. Saya nguruskan zakat, saya nguruskan sedekah orang, saya nguruskan ni, dia yang bagi. Saya tolong sampaikan. Kita pun ambil gambar, ya, kawan-kawan kita ni mungkin dia tengok, betul, dia dah sampaikan amanah kita. Kita kutip dulu, minta dengan dia, dan kita sampaikan balik melalui maklumat tadi pada dia. Baik, begitu kita kena mulakan hidup kita. Setiap tindakan kita biar di ilmu, biar di syariat, biar tunduk pada syariat. Dan jangan terpedaya dengan dilambatkan azab, dengan kita rasa lambat lagi mati, sehingga kita lupa untuk melaksanakan syariat. Dan setiap syariat perlu dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah. Dan bantulah ikhlas tadi untuk dia berdiri kukuh dan lebih lama dalam kehidupan kita, supaya kita tuan-tuan tidak dipermain-mainkan sehingga ikhlas itu hilang. Dan kita paling bimbang bila ikhlas tadi tidak mahu lagi datang dalam kehidupan kita. Ikhlas perlu kita jaga dalam diri kita supaya kita mati dalam keadaan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.